Masih bersama kami di Road to Success SPM 2020 bersama saya Nisa K dan... Siapa? Tak tahulah siapa ni. Aku mana Nazri. Baik, tadi Nisa kita dah bersama dengan Cikgu Zakaria. Kelakarlah Cikgu tu. Kelakar. Tapi kejap lagi dia pun cakap dia selalu berseluruh kan. Tak cukup sejam kan? Tak apa, kejap lagi. Ada lagi. Kejap lagi. Baik, macam tadi kan Nisa, kami ada perkatakan bahawa di jam ini juga kita bersama dengan seseorang juga yang luar biasa. Luar biasa. Orangnya cukup hebat. Saya sangat-sangat terinspirasi dan saya membaca kisahnya juga saya macam wah, saya nak lebih mengenali dengan lebih dekat insan ini. Kata saya daripada Batu Pahat, Johor. Ya. Dan kini tinggal di negeri kelahiran saya iaitu Pahang. 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 Ya, dan siapakah beliau ini? Nisa K. Kita ingin memperkenalkan. Nak kenalkan ke? Awak nak kenalkan ke? Silakan. Siti Hawa Pandi. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar Hawa? Hawa hari ni dah berjanji dengan saya. Kenapa? Dia baju pink. Saya pun baju pink. Korang teks ke apa ke? Ada tadi WhatsApp kan? Baik, mungkin Nisa mungkin boleh ceritakan sikitlah kan mengenai siapakah sebenarnya Siti Hawa ini? Ya, Siti Hawa merupakan seorang pelajar berkeperluan khas di mana beliau menghadapi keadaan spinal muscular atrophy ataupun SMA. Tapi kalau saya nak jelaskan lebih-lebih mengenai SMA ni, takut tidak tepat Akmal. Nanti lain jadinya, mungkin kita boleh tanya sendiri. Takut nanti ada orang banyak tweet. Ya. Mungkin Siti Hawa boleh kongsikan dengan kita apa itu SMA, Siti Hawa. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Okey, saya mengidap spinal muscular atrophy type 2. Type 2. Okey, ni penyakit jarang jumpa. Ya. SMA ni menyebabkan anggota otot badan pesakit tu menjadi lemah semakin hari demi hari. Okey. So itu menyebabkan pergerakan pesakit tu terbataslah. So dia perlukan bantuan ibu bapa untuk uruskan keperluan hariannya. Dan penyakit SMA ni ada empat tahap. 4 tahap, ya. Okey. Macam saya tahap kedua. Yang kedua. So macam masa kecil tu nampak progres untuk berjalan tu tak macam slow lah. So dari situlah doktor diagnose sebagai SMA. So macam penyakit ni ada persatuan. So kalau nak tahu info lanjut pasal ni boleh tengok dekat Facebook lah. Spinal Muscular Atrophy Malaysia. Spinal Muscular Atrophy Malaysia. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai SMA ni, dekat situlah Akmal. Platform untuk anda mendapatkan informasi dan mendapatkan tengoklah aktiviti mereka, apa yang mereka lakukan dengan mereka yang ada SMA ini. Bukan di situ juga. Kalau anda dapat lihat sekarang di kaca TV anda ini, kami menerangkan itu apa itu SMA yang dikenali sebagai Spinal Muscular Atrophy. Inilah serba sedikit. Dan penyakit ini kan Akmal, yang seperti Hawa sebutkan tadi, dia makin hari makin teruk di mana ianya kategori degeneratif. Dia tak ada ubat lagi Akmal. Masih lagi dalam penyelidikan. Baik. Tapi kalau kita nak bercakap macam Hawa sendiri kan, Hawa dulu bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota Kuantan. Dan awak merupakan bekas pelajar cemerlang SPM. Tahniah, walaupun dah berapa tahun ambil SPM tahun 2000? Dah 20 tahun ada. 2015. 2015. Okey, dan mungkin boleh ceritakan sikit ketika awak belajar, zaman persekolahan awak bagaimana? Waktu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Macam sekolah rendah, saya sekolah kat Sekolah Rendah Kebangsaan Bekalan Tentera. Bekalan Tentera. Belakang rumah awak ni. Lepas tu sekolah menengah, Sekolah Menengah Seri Mahkota. Okey. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah. So dah habis tingkatan 5 tu lanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Pahang. Okey. Kalau di sini saya katakan tadi, Siti Hawa ni orangnya luar biasa sebab apa? Dia ada diploma sains komputer, kemudian sambung pula ijazah sarjana muda. Kemudian sekarang sedang menyambung PhD ya, Doktor Falsafah. Tak lama lagi kita akan panggil Doktor Siti Hawa lah nampaknya. Mana awak tahu?
Oh, tulis kat Ada, sini. ada. Ingat awak hafal tadi? Tak ada, saya WhatsApp dia tadi kan. Oh, okey. Yalah, satu kampung kan. Ya. Tapi nak tanya, waktu awak belajar dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Seri Mahkota kan? Mahkota. Siapa awak punya favourite cikgu awak? Ataupun semua? Kan ada subjek yang memang sangat suka. Subjek paling suka matematik. Matematik. Siapa ingat tak nama guru yang ajar matematik awak tu? Kurang ingat. Kurang Kurang ingat. Dah ingat. lama aku mah. Dia tadi ambil SPM tahun 2005 ya mungkin. 2015. 2015. 2005 awak. Itu awak. Awak jangan main-main hawa Tak maaf. Bukan apa-apa sebab sekarang ini kami ada kejutan untuk Hawa sebenarnya. Ya. Macam kejutan. Wah, apa pula kejutan kali Siapa ini yang kan? akan kejut, awak ke dia? Itulah nak tahu. Sekarang ini Hawa, untuk pengetahuan Hawa, kita bersama dengan bekas guru awak. Kita tahu memang mungkin ramailah guru-guru yang pernah belajar bersama-sama dengan awak, mengajar awak kan. Tapi macam agak-agak boleh teka siapa tak Hawa? Boleh teka tak agak-agak? Dia tengah berfikir siapa? Ada ke? Laki ke perempuan ke kan? Nak tahu siapa? Ini dia sekarang di talian ini. Kita ada Cikgu Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Mustafa, ataupun lebih senang kita panggil Cikgu Khairul. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Cantik baju. Beli kat mana tu? Esok cikgu dia pakai baju yang sama dengan cikgu. Ya, yang mana cikgu merupakan bekas guru kepada Siti Hawa di SMK Sultan Abu Bakar Kuantan, betul ya? Di mana? SMK Seri Mahkota Kuantan. Okey. Baik, cikgu mungkin boleh ceritakan sikitlah kan pengalaman cikgu mengajar Siti Hawa seingat cikgu. Ya, sebetulnya saya mengajar Siti Hawa subjek fizik. Fizik, okey. Ya, saya mengajar fizik daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik. Dan saya juga guru kelas Siti Hawa. Jadi cikgu ingat tak apa nama kelas tu dulu? Tingkatan 4 apa tu? 4 atau 5 apa cikgu? Masa tu dipanggil tingkatan 4 RK, rancangan 4 khas. RK. Ya. Kita teruskan cikgu. Ya. Cikgu mengajar tu di SMK Seri Mahkota lah kan? Saya mengajar di SMK Seri Mahkota. Jadi Siti Hawa ni adalah calon SPM tahun 2006. 2006. Dua-dua salah. Bukan 2015. Minta maaf Hawa, jangan marah Hawa. Bercanda je. Okey, lepas tu Cikgu Kai. Cikgu Kai dah panggil. Itu pengalaman dia. Siti Hawa ni biasanya setiap hari akan dihantar oleh bapa Siti Hawa, Encik Apandi. Okey. Bawa dengan wheelchair, angkat daripada kereta ke kelas, ke kelas. Dan tempat Hawa biasanya di hadapan kelas. Dan oleh kerana pergerakan Siti Hawa tu agak terbatas, tapi dia tidak menghalang Siti Hawa untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran tu di dalam kelas. Dan tidak ada langsung orang kata masalah. Ni gambarnya. Okey. Di waktu sekolah. Tapi saya pasti cikgu kan sewaktu mengajar, yelah mungkin adakah ini pertama kali cikgu mengajar murid berkeperluan khas ini, cikgu kan? Ya, betul. Jadi macam mana? Siti Hawa ni adalah murid berkeperluan khas yang pertama lah. Dan saya pun masa tu baru masih dalam 6 tahun mengajar. Okey. Masih muda untuk mengajar masa tu. Sekarang muda lagi cikgu. Sekarang. Awak nak try cikgu ni ke? Awak jangan. Lepas tu cikgu? Biasanya kalau fizik tu, makmalnya di atas tingkat 1. Jadi pelajar-pelajar, kawan-kawan sekelas akan mengangkat Hawa dengan wheelchair tu ke tingkat atas ke makmal fizik. Itulah rutin harian pelajar-pelajar, kawan-kawan dia di dalam kelas. Dan dalam masa yang sama, kalau kawan-kawan dia memerlukan bantuan, pertolongan untuk menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran, Siti Hawa tidak lokit lah. Akan membantu kawan-kawan dia dalam kelas. Kalau Siti Hawa pula, fizik best tak? Cikgu ni best tak mengajar? Best. Kenapa cikgu kan macam bergurau lah kita petang-petang ni. Apa kalau macam Hawa, seingat Hawa lah kan, pengalaman sewaktu belajar subjek fizik
dengan Cikgu Kai ni? Apa yang masih lagi teringat? Mungkin ada momen-momen ada eksperimen tak jadi. Eksperimen tak jadi ke apa benda apa? Penunu Bunsen. Penunu Bunsen. Tiba-tiba fizik mana pakai penunu Bunsen? Oh, tak pakai mungkin saya kot. subjek lain lah tu. Apa yang awak ingat masih segar dalam ingatan Hawa, momen-momen Hawa bersama dengan Cikgu Kai? Sebab dia cikgu kelas kan, so dia banyak ambil tahu lah pasal murid dia. So cikgu pun banyak bagi nasihat kan. So macam masa nak lepas habis SPM tu pun tak tahu nak pilih kos apa. Kos kan. apa? So cikgu yang cadangkan lah kos macam komputer, macam ikut kondisi kita kan. Tapi mungkin tadi Hawa ada cakap Cikgu Kai ada bagi nasihat kan dekat Hawa. Apa nasihat yang awak takkan lupa apa yang dinasihatkan oleh Cikgu Kai kepada Hawa? Belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lah. Dia kata macam pelajar OKU ni orang tumpu, orang tengok progres dia kan. So, itulah. Antara perkara yang kita boleh belajar adalah semangat juang mereka tinggi, Akmal. Betul. Saya sendiri ada rakan-rakan dan sekolah saya dulu ada kelas pendidikan khas. Kita dapat tengok mereka ni lebih bersungguh-sungguh. Jadi apa alasan kita untuk tidak belajar bersungguh-sungguh? Ilmu suluk kehidupan. Betul tu. Cikgu Kai masih lagi ada di talian ke Cikgu Kai? Ya. Ada. Mungkin Cikgu Kai boleh kongsikan lebih lagi apa yang Cikgu Kai boleh beri nasihat kepada murid-murid berkeperluan khas di luar sana atau mungkin yang sedang mengambil SPM dan mungkin akan mengambil SPM tahun akan datang. Silakan Cikgu. Nasihat saya kepada pelajar calon-calon SPM yang berkeperluan khas daripada golongan OKU. Jadikan Siti Hawa ni sebagai inspirasi. Betul. Kerana kekurangan pada beliau dari segi fizikal tidak menghalang Siti Hawa untuk berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sehingga ke PhD. Sebenarnya pada peringkat awal apabila selepas SPM keputusan SPM dikeluarkan pada tahun tersebut. Baik. Saya berbincang dengan ayah Siti Hawa. Ke mana Siti Hawa ni untuk sambung belajar. Jadi saya mencadangkan dan saya sendiri sebenarnya yang mengisi borang UPU pada tahun tu untuk Siti Hawa. Kalau tak saya berbincang dengan Cik Apandi, bapa kepada Siti Hawa untuk memohon ke UiTM Jengka kerana di sana ada kemudahan untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas. Dan masa tu Cik Apandi bersetuju kerana dia mungkin dia sanggup berkorban berpindah tempat kerja daripada hospital Kuantan ke hospital Jengka. Alhamdulillah permohonan tu berjaya. Dipilih untuk masuk ke UiTM Jengka. Tapi bila saya fikirkan balik, mungkin ada cara untuk Siti Hawa ni belajar di UMP yang dekat dengan rumahnya kan. Jadi saya berhubung dengan Puan Vu, kaunselor sekolah pada waktu itu. Jadi Puan Vu telah berhubung dengan dekan Fakulti Sains Komputer UMP pada waktu itu. Dan alhamdulillah permohonan secara manual bertemu diluluskan dan akhirnya Siti Hawa telah berpindah daripada UiTM belum lagi daftar ke UiTM Jengka dan dapat menyambung pelajaran ke UMP. Itu kisah dia daripada nak pergi ke UiTM Jengka ke UMP. Kedua-duanya masih di dalam negeri Pahang. UMP lebih dekat lah dengan rumah. Saya tahu Pahang. Sajalah. Cikgu Kai, bila kali terakhir awak bertemu dengan Siti Hawa, Cikgu Kai? Saya mengajar di SMK Seri Mahkota tu daripada tahun 2003. Jadi saya telah bertemu Siti Hawa daripada awal lah, daripada tingkatan 1 lah. Tapi saya tak mengajar mendengar rendah. Saya ambil alih kelas Siti Hawa ni pada tingkatan 4.
Tingkatan 4. Terima kasih Cikgu. Siti Hawa, tadi Cikgu ada menyebut mengenai ayah Siti Hawa yang banyak berkorban, membantu bawa ke kelas dan sebagainya. Mungkin Siti Hawa boleh ceritakan dengan penonton sedikit sebanyak kisah sewaktu zaman persekolahan tu. Siti Hawa dengan ayah Siti Hawa. Silakan. Masa sekolah rendah tu ayah hantar balik, hantar pergi dan ambil balik. Okey. Masa tu ayah dokong dari kereta masuk ke kelas. Masa sekolah menengah tu baru mula pakai wheelchair. Okey. Tu pun kongsi dengan arwah abang, macam arwah abang kelas pagi, saya kelas petang. So bila dah habis kelas tu baru tukar wheelchair kan. Sekolah menengah tu abah hantar. Lepas tu pergi masuk kelas kan. Lepas tu abah balik. Waktu kat sekolah tu kawan-kawan lah yang tolong. Macam nak ambil buku ke apa kan. Kalau nak pergi mana-mana pun kawan lah tolak. Dalam sekolah kawan-kawan membantu Siti Hawa. Lepas tu dah habis sekolah tu baru abah datang ambil lah. Mesti ada kawan-kawan Hawa yang selalu kacau Hawa kat sekolah Hawa kan? Ada tak? Ada tak? Dia orang suka bergurau-gurau. Tiba-tiba pinjam Hawa punya kerusi roda buat main lah. Ada tak Hawa waktu tu? Tak ada. Semua baik. Semua baik. Awak saja je kan. Nak uji kawan-kawan Siti Hawa semuanya baik-baik. Ya. Okey, baik, kita nak berhenti rehat dulu Nisa. Selepas ni banyak lagi kita ingin berbicara bersama dengan Siti Hawa. Anda semua jangan ke mana-mana semuanya. Selepas ni dalam Road to Success SPM 2020. Kembali selepas ini. Oh, tak ada apa Meriah. Awak dah menjual ke ni? Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami. Tapi ingat, kita belum menang lagi. Jadi, kita kena buat apa, Nisa? Pakai pelitup muka, Akmal. Yap. Kena jaga jarak sosial, Akmal. Yap. Kena cuci tangan, Akmal. Ya. Hand sanitizer. Ya. Jangan marah kat dia orang. Tak marah. Kita kena penegasan je. Tapi sayang. Mesti anda semua pelik kan? Kenapalah aku cakap meriah. Saya bukan nak jual barang, Dik. Macam tadi kita bertiga di studio ini, tapi sekarang kita berempat. Siapakah Akmal? Silakan. Kita ada ininya, ibu bagi Siti Hawa, iaitu Puan Zaidah, atau tadi dia ada menyebutkan panggil je Mama. Hari ini di Mama kita, semua orang kat sini. Mama sihat, Mama? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Mama sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV. Terima kasih juga sudi menjemput kami. Mama. Kita nak tanya ni, Mama dah ada kat sini. Sukalah kita nak bertanya soalan kan? Ya, tapi sebelum itu Mama, kita ada kejutan untuk Siti Hawa. Banyak kejutan kita hari ini. Kita pemurah walaupun Christmas lambat lagi. Kita nak bagi hadiah kepada Siti Hawa. Nak tahu apa kejutan dia? Ini dia. Apa tu? Didik TV KPM. Assalamualaikum. Tahun ni 11 tahun saya kenal Siti Hawa. Kami sama-sama satu kelas, satu kuliah, Bachelor Science Computer. Tahun 2009-2010. Hawa ni dah macam sumber maklumat bagi kami. Kalau macam info pasal kelas cancel atau sebagainya, kami dapat tahu dari dia. Hawa ni pemalu orangnya, tapi kalau dah lama kenal, dia sebenarnya kelakar. Ini gambar kami sama-sama masa reunion. Siti Hawa binti Apandi. Kita orang panggil dia Wewe. Kita orang dulu satu geng dekat Universiti Malaysia Pahang. Okey, Wewe ni memang kaki gosip. Tapi kalau kita orang tak pandai nak selesaikan masalah coding, memang kita orang refer dia je. Bijak kan? Santun atau langkahnya. Menonton Korea itu hobinya. Tak banyak bicara tetapi power bila bersuara. Itulah Siti Hawa empunya nama. Ikuti ke library setiap hari. Ditemani ibu yang setia di sisi. Tak pernah lokek mengajar kami. Itulah rahsia murah rezeki. Sepanjang saya kenal dengan Siti Hawa di UMP, merangkap rumit beliau, saya rasakan Hawa seorang yang sangat helpful dan tak lokek ilmu. Hawa akan membantu kawan dia, dia tolong kawan dia
andai kata ada antara kami yang tak faham sesuatu topik atau sesuatu subjek tu. So Hawa lah jadi tempat rujukan untuk kami belajar bersama-sama. So sehingga hari ini kami still lagi keep in touch dengan Hawa. Bye. Didik TV KPM. Baru tahu nama dia Wewe. Wewe tak payah tahu mal-mal lah. Nama maji dia Wewe. Wewe suka gosip. Wewe suka gosip Jangan. Jangan segan dah. Suka tak kawan-kawan bocor rahsia. Yang penting Hawa sumber maklumat, pusat rujukan mereka. Ada apa-apa tanya Hawa. Itu tadi bila kawan-kawannya dia mengatakan Wewe ni seorang pemalu, tapi bila bak gosip dia kelakar juga sebenarnya. Okey, Wewe boleh ke panggil Wewe ni? Panggil Hawa je lah. Panggil Hawa lah Okey, tadi Disa ingin menanyakan kepada Mama kan? Apa tu? Sebenarnya saya nak tahu Mama, apa antara cabaran Mama sebagai seorang ibu, mungkin di luar sana nak tahu mereka ada anak yang berkeperluan khas, mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita di luar sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saya makcik kan, pada Mama kan, anugerah. Sebab Mama dapat tiga anugerah, tapi yang dua tu Allah dah ambil balik kan. Jadi dia ni mungkin Allah bagi suruh jaga dia kan. Bagilah apa yang semampunya Mama buat. Itu je. Okey, kita dapat lihat, saya pun dapat lihat Mama berusaha dengan sangat-sangat kuat. Sepanjang Hawa di universiti, apa aktiviti rutin Mama dengan Hawa? Banyak. Memang sentiasa ikut dia lah. Dah jadi macam personal assistant ni. Memang betul. Sebab dia ni tangan dia tak kuat. Apa-apa pergi mandi apa benda pakai baju memang kena bantulah. Walau pergi kelas tu kadang buku tebal-tebal kan. Ya. Memang tugas berat-berat. Memang Mama kena nilah. Baik. Kena tolong dia pegang buku tu apa semualah. Maknanya Mama mengikuti Hawa tinggal di UNP ke macam mana? Mama dapat asrama duduk sekali dengan dia. Senanglah macam tu. Walaupun rumah cuma 15 minit, tapi lebih mudah untuk Puan Zaida berada sentiasa bersama-sama. Dan saya pastikan Mama, bila Mama cakap yalah, kita tahu zaman IPT, zaman yang bukan macam sekolah rendah, sekolah menengah, cabarannya lebih besar. Cabaran dia lebih besar kan. Mungkin boleh kongsikan juga antara cabaran-cabaran selain daripada bersama dengan Hawa ini sewaktu di IPT juga. Yalah, dulu Mama pun belajar setakat tahun berapa puluhan dulu kan. Jadi berbezalah. Dia kena ikut rentak lah. Macam Mama ni kalau macam dia tak tahu apa benda kan, kalau dia duduk dalam bilik, kalau macam dia tak nak pergi tu, Mama kena jumpa pensyarah, kena tanya dulu. Kadang kita minta izin dulu dengan pensyarah kan. Boleh tak nak jumpa? Nak jumpa nak macam subjek dia tak faham tu kan. Kita Mama lah kena ni dulu. Kadang nak hantar assignment yang dia dah buat siap kan. Dia kadang nak keluar pun payah juga kan. Mama lah pergi hantar fakulti ke mana pejabat, pergi mana-mana yang perlulah. Kadang-kadang fakulti ni tinggi-tinggi bangunan memang betul. Kadang jarak-jarak jauh kan. Ya betul. Hawa nak tanya, mungkin Hawa boleh kongsikan apa lagi antara macam pengorbanan bantuan Mama dengan Hawa masa nak buat assignment ke tugasan dan sebagainya. Mama korban dari segi sanggup temanlah tinggal kat asrama. Nak pergi bawa kelas. So sentiasa berada di sisi lah untuk bantuan. Macam kalau Hawa pula, Hawa rasa macam mana bila Mama sentiasa ada dengan Hawa? Apa perasaan Hawa? Baguslah, siapa kacau Hawa je kan Mama Siapa kacau Hawa je. Baru nak upah bodyguard, tak apalah, tak diperlukan. Dah ada bodyguard sendiri kan. Boleh kongsikan. Syukurlah sebab ada Mama selalu support untuk
support lah saya nak belajar ni kan. Ya, macam Hawa pun sokong. Baik, Hawa sekarang di SEM 4, betul? Dan tinggal lagi berapa SEM, Hawa? Kalau ikutkan. Kalau ikutkan 3 tahun. Okey. Ada 2 SEM. Ada mungkin 2 SEM lagi lah. 2 SEM lagi, insya-Allah. Macam saya kata dia Akmal, tak lama lagi kita akan panggil Dr. Siti Hawa, Dr. Falsafah. Doktor Wawa lah. Awak suka kan? Okey, ini kita bercakap mengenai ialah mama kan membesarkan seorang anak yang berkeperluan ni kan, dan saya pasti ianya bukan satu perkara yang sangat mudah. Banyak cabaran yang ditempuhi, dilalui bersama. Tapi ini Mama, kita juga ingin bersama dengan seorang best friend, kawan baik kepada Hawa. Mesti Hawa cakap, dia ada ramai, mana satu? yang mana satu Kalau tengok di sini agak banyak sebenarnya, tapi agak banyak. Agak banyak, tapi sebenarnya kita ingin bersama dengan pencarah terlebih dahulu. Pencarah, bekas pencarah Fakulti Komputeran di UMP. Agak-agak Hawa ingat tak siapa? Ramai. Bermula pada huruf A. Bukan Akmal, saya bukan pensyarah. A bukan Anissa, bukan. Anissa. Tetapi ini, sekarang ini kita ingin bersama dengan Cikgu Aziman Abdullah yang mana beliau ini merupakan bekas pensyarah Fakulti Komputeran UMP. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Aziman, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Aziman sudi bersama-sama dengan kami di Road to Success. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih jugalah. First time ni masuk live ni. Oh, first time. Relax boy. Wah, handphone warna merah Cik Aziman ingat tak lagi Siti Hawa? Tadi apa? Ingat, sangat ingat. Kalau ingat sangat tu mungkin saya pasti banyak pengalaman Cik Aziman atau Cikgu Aziman mengajar Hawa ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit salah satunya momen-momen yang masih lagi Cik Aziman ingat. Tadi dimaklumkan bekas pensyarah. Saya masih pensyarah di UMP. Masih pensyarah. Okey. Tengok baju lah, tengok baju. Tunjuk baju logo tu. Okey. Walaupun hari ni PDR dari rumah kan, saya pakai baju ni lah sebab bekerja lagi di rumah. Betul. Masih waktu bekerja, betul tu. Silakan. Berkenaan dengan Hawa ni, memang saya ingat sangatlah sebab orang kata Hawa ni boleh katakan pengalaman pertama kami di fakulti menerima pelajar yang berkeperluan khas. Pada masa tu kami sebenarnya tidak merancang, tidak bersedia pun infrastruktur kami semua. Tapi kita usaha, kita ikhtiar, dengan orang kata apa yang ada lah. Masa tu yang saya paling ingat, kalau Hawa ni dia dalam kelas memang pemalu lah. Dia memang betul lah kawan-kawan dia sebut tu. Kalau pertama kali kita jumpa dia ni memang kita panggil pemalu lah. Maknanya kalau kita tak tegur dia apa? Senyap. Dia tak macam itulah. Tapi bila dah banyak kali kita berjumpa dalam kelas kan. Saya suka Hawa ni, dia perangai dia memang bersedia di kelas. Bersedia macam mana tu? Bila kita tanya, dia boleh jawab, dia boleh respon. Salah betul itu cerita lain. Betul. Maknanya dia bersedia untuk respon. Ini kriteria penting lah dalam belajar, sama ada universiti ataupun di sekolah lah. Dan kebanyakannya bila bila ditanya, dia mampu jawab dengan dengan baik lah. Tanya secara verbal lah, dalam soalan dan periksa apa semua memang dia skor lah. Itu kita tak payah nafikan lah. Memang dia pelajar Islam. Lagi satu, walaupun dia pemalu, bila dia tak pasti tentang apa yang kita ajar kan, dia tanya. Dia tak malu. Tanya dia tak malu. Bagus macam mana? Cikgu Pancik ya. Jadi, apa orang kata,
perangai dia ni, maksudnya sikap dia ni, saya rasa kita semua kena contohilah. Ya, betul. Dia biasa dia diam. Okey. Bila tak perlu bercakap, dia diam. Tapi bila dia perlu bertanya, dia tanya. Dia tak segan dia tanya. Dia tanya straight apa berkaitan dengan kata kelas lah, apa yang dia tak faham ke, dia keliru ke kan. Jadi yang tu sangat orang kata sangat saya ingat lah. Lepas tu yang paling istimewa kalau dengan kumpulan pelajar ni lah, kumpulan pelajar batch dia ni. Dia masuk dengan kelayakan akademik SPM. Dia masuk peringkat diploma, lepas tu sambung jatah sarjana muda, sambung master lagi di MP, dan sekarang sambung dia buat PhD lah sekarang ni tengah kan. Jadi masa pertama kali saya mengajar ni, kami dulu saya ajar pengatur caraan. Ya, pengatur caraan. Buat coding maknanya kena berada dalam makmal komputer. Okey. Pada masa tu makmal kami berada di tingkat 1. Kalau ingat blok XY lah, gitulah. Pelajar MP memang akan ingatlah. Jadi bangunan tu dia tak dibuat ada lift. Okey. Tapi macam mana tu? Apa cabaran wajibannya? Yang ni orang kata istimewa lah, kenangan yang orang kata akan terlupa lah. Jadi bagaimana Hawa boleh masuk makmal di tingkat 1? Inilah orang kata semangat setiap kawan. Betul. Kawan-kawan dia. Hero-hero lah, hero-hero ramai hero-hero ni. Kalau saya sebut Amin ada 2 orang. Ni tukang angkat cuci roda Hawa, dan Hawa duduk atas tu. Ada 4 orang jejaka hero ni. Ada hero. Naik tangga ke dalam makmal. Yang ini tiap-tiap kali sesi mama saya memang saya ingatlah, saya pun sempat sekali jugalah angkat sebab tak cukup hero. Kita pun agak hero lah. Mana pergi hero-hero tu? Mungkin masing-masing dah biasa ada masa. Pelajar datang dia tak sama masa kan. Ada Betul. pelajar lambat apa semua. Awal ni dia memang on time, punctual. Dia tunggu dulu pensyarah. Biasanya macam tu. Kalau dia lambat sikit pun sebab kelas sebelum tu dia berada jauh, jadi mak ambil masa sikit ya. Kena tolak, kena diikut-ikut jalan raya lah. Dia tak boleh cross ikut pedestrian walk ni. Jadi dia punya route, dia punya jalan tu panjang lah sikit. Betul. Itu je. Banyak yang Cik dah kongsikan, Cik Azimah kongsikan tadi, antaranya sentiasa bersedia, rajin bertanya, tak malu, dan juga sentiasa tepat waktu, punctual. Tadi Cik Azimah dia ada mengatakan dia tunggu pensyarahan Cik Azimah. Cik Azimah lambat pergi mana tu Cik Azimah? Minum kopi ke? Mungkin nak Eva ke jalan minum kopi. Kalau ada kelas sebelum tu dia nak tarik nafas lah dulu. Tarik nafas lah. Faham. Kita yang perlu tarik nafas ni, Akmal. Kenapa? Macam-macam. Sebab Cik Azimah dah kongsikan macam-macam. Saya pun ada banyak benda kita perlu catat dan kita perlu contohi, terutamanya untuk pelajar-pelajar di luar sana. Tak kiralah tahap berapa, tingkatan berapa, ciri-ciri yang baik tu kita contohi, Akmal. Betul tu. Okey, ini kita bersama dengan Cik Azimah lah kan. Dan sekarang ini kita juga ada seseorang untuk Hawa. Mesti Hawa dah beramai-ramai kan. Agak-agak apa yang kita nak bagi ni? Macam banyak betul surprise yang kita nak bagi kat Hawa ni kan. Nak tahu siapa sekarang ini? Kita juga bersama dengan Anis Syahira Mat Tajudin, iaitu rakan Siti Hawa di IPT. Assalamualaikum. Anis. Kita ada Anis di dalam talian, di atas talian ya. Ya. Hai. Mana dia? Itu dia. Apa khabar Anis? Alhamdulillah. Katanya awak roommate kan dengan Hawa di IPT? Betul. Betul. Mungkin boleh ceritakanlah sikit macam mana buat pertama kali awak jumpa Hawa, momen-momen yang masih awak akan ingatlah sampai bila belajar bersama-sama kan? Sebenarnya detik perkenalan saya dengan Hawa dan juga Makcik Zaidah ni pada tahun 2 di UMP lah. Masa tu sama-sama kelas, sama-sama kuliah, makmal, komputer sama-sama. Cuma di situ belum berkenal rapat lah. Cuma saya dengar buah mulut orang, saya nampak sendiri bagaimana
gigihnya Siti Hawa untuk mencari ilmu, datang ke kuliah. Dan juga cekal dan tabahnya maknya selalu menemani ke mana je dia pergi. Walaupun kelas kita tu dekat tingkat 1, tingkat 2, kadang-kadang kuliah tu berbukit, bertangga, tapi diorang tak pernah culas. Tak pernah culas. Dan juga antara orang yang terawal dan duduk depan sekali dalam kelas. Masih lagi dari sekolah sehingga ke institusi pengajian tinggi pun duduk depan. Kita orang lah tu. Wow, hebat awak. Itu antara detik permulaan macam mana awak kenal Siti Hawa lah. Betul. Sampailah kami menjadi rapat lah. Saya dan juga beberapa rakan lah dalam 7 orang yang saya boleh gelarkan geng Diva Gorgeous. Geng Diva Gorgeous yang berjanji pakai telekung tadi tu ke? Ya betul. Dia salah seorang tadi Dia pantun tadi. Yang pantun tadi. Diva Gorgeous. Baik, tapi mungkin kita tak tahu. Daripada tahun akhir sampailah saya melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana. Di situlah saya sama-sama bilik dengan Siti Hawa. Masa tu Hawa pun juga melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana lah. Hawa, mungkin nak tanya juga dekat Hawa lah kan. Mungkin boleh ceritakan sikit perangai Anis ni macam mana sebenarnya orangnya. Dia dah cerita pasal Hawa. Anis dah cerita pasal awak. Awak betul lah sikit pasal Anis ni macam mana. Ya. Betul tak? Orang panggil dia Nenes. Panggil dia apa? Nenes? Nenes. Hai Nenes. Ni Wewe. Diorang ada nama-nama panggilan diorang tau. Tapi Diva Gorgeous. Diva Gorgeous. Nenes pun boleh juga. Kenapa Nenes? Tak tahu. Cerita dia panjang. Nanti tadi slot saya pula. Cerita panjang. Tak apalah, nanti kita PM tepi Tapi nak tahu juga Nenes ni macam mana dengan awak waktu mula awak jumpa dia. Mungkin awak ingat detik-detik perkenalan. Mungkin awak ingat dia ni garang ke orangnya. Orangnya sombong ke Nenes ni kan? Dia orang yang approach saya. Mereka yang tegur dulu. Yelah, Hawa kan pemalu. Pemalu tapi gosip. Dia kelakar. Tapi betul ke tadi macam ada antara rakan-rakan awak di dalam Diva Gorgeous Diva Gorgeous. Dia kata dia pemalu tapi bila gosip nombor 1. Siapa nama dia tadi tu Saya tak pasti nama rakan awak tu. Tapi mungkin awak boleh ceritakan lagi lah sewaktu belajar bersama-sama kan. Mungkin kita tahu seperti Hawa merupakan orang yang pelajar cemerlang, macam mana belajar bersama-sama. Betul, menjadi pusat rujukan. Sebab tadi juga seperti Encik Azimah kata, tanya je apa sahaja, Hawa dapat jawab. Betul. Kalau ikutkan, masa saya duduk bersama satu bilik dengan Siti Hawa dan juga makcik, bilik kami sentiasa meriah dengan dikunjungi pelbagai jenis rakan-rakan dan masyarakat. Itu yang awak kata meriah tu. Sebab pertamanya untuk berjumpa dengan Hawa, untuk minta pendapat ataupun tanya apa-apa berkenaan pelajaran. Makcik Zaidah pun sama juga, dia pun antara penasihat yang tersohor juga. Dia penasihat ke pelajar juga? Penasihat tersohor Diva Gorgeous. Dia pelajar juga tau, Mama. Dan juga sebenarnya mereka adalah entrepreneur yang berjaya. Mungkin itu sebab mereka buat business printing. Business printing. Mungkin Mama boleh ceritakan lagi dengan rakan sebilik. Mama sendiri pun tinggal dengan mereka. Apa momen-momen yang tak boleh lupa waktu mereka study sama-sama bersama dengan Diva Gorgeous. Kan? Memang kalau kita orang duduk sebilik ni, Mario lah bilik. Apa Mario? Rio bilik. Rio. Mario pula. Rio lah. Katanya masak rendang semua dalam satu bilik memang rahsia tu. Rahsia. Awak jangan bocor kat sini. Boleh masak rendang ke? Tak boleh. Okey. Apabila UMP cari saya lepas ni, Mama. Mungkin Mama boleh kongsikan sewaktu mereka sama-sama belajar. Ada tak perkara yang macam Mama rasa pelajar di luar sana boleh contohi? Ya. Perkara yang mungkin mereka rasa, walaupun, yelah sebab kita tahu kan kadang-kadang di IPT ni dia ada puak-puaknya, ada geng-gengnya kan. Mungkin apabila bersama dengan seorang yang seperti Hawa, diorang rasa macam tak cool macam tu. Mungkin Mama boleh kongsikan. Kalau kita nak berkawan ni, siapa-siapa je nak berkawan. Jangan milih kawan. Jangan memilih. Kalau kita tengok orang tu senyap, orang tu ada ilmu tau. Betul. Macam ni, tanya je apa sahaja kan. InsyaAllah. Macam Hawa dan kawan-kawan sendiri, Mama lihat macam mana mereka sama-sama belajar.
Diorang ada satu teknik ataupun satu perangai tak macam mana bila nak belajar tu, nak exam tu macam ni diorang. Mungkin diorang semua kena dengar apa yang Hawa cakap ke. Selalunya kalau kita buat ni projek tahun akhir. Projek tahun akhir. PSM. Kan. Macam esok tu nak hantar, malam ni jadi burung hantu lah dalam bilik. Kalau ada error tu. Ada error benda tu, dia dalam bilik lah. Maklumlah coding, program dan sebagainya. Kalau ada error tu, habislah Rio lah. Itu yang Rio tu. Tapi katanya siapa? Nenes. Apa? Nenes. Anis. Nenes masih lagi ada ke Nenes? Masih di talian, masih di atas talian bersama kita. Ya. Ada. Nenes, dengan kata awak kawan dengan Hawa sebab awak selalu buat kesilapan. Kau tahu awak kawan dengan Hawa. Lepas tu awak nak rasa masakan rendah daripada mamanya. Habis ni dia semua benda kita buka ni kan. Orang satu geng tu pandai-pandai lah. Diorang pandai-pandai semua kan. Tapi mungkin awak boleh ceritakan lagi kan. Apa? Nes melekat tips pengajian, tips pulang kaji yang boleh kongsi dengan kongsikan kepada kami dan juga calon-calon SPM. Tapi nanti kita nak berdirehat dululah. Nenes boleh Okey? Okeylah tu. Okey, kita kembali selepas ini. Aku nak pergi cari rendang. Wih, sedapnya. Semua dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama dengan kita, Akmal. Sedapnya rendang Mama. Kenyang dah. Alhamdulillah. Ya, kita masih lagi bersama dengan Anis di atas talian. Anis? Yap. Mungkin Anis boleh bagi ucapan pendek atau putus tak mengapa. Kita tanya Mama lah. Mungkin Mama boleh kongsikan dengan kami apa yang Mama dapat lihat Hawa dan kawan-kawannya persediaan untuk peperiksaan. Tapi kan Mama kan, rasanya kalau bercakap mengenai pembelajaran dan sebagainya, kita boleh tanya orang yang lebih orang kata apa, ahli pakar lah. Ya, lebih pakar. Siapa beliau ni, Nisa? Pakar. Adakah beliau ni seorang profesor? Ya, betul Tuan Wan. Beliau adalah seorang profesor yang kita akan jemput, di mana Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin merupakan seorang pensyarah Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan di UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ya, dengan itu Assalamualaikum Profesor. Belum lagi. Mungkin kita masih lagi mencapai connection di situ. Awak kalau buat cover nombor 1, saya sukalah. Tapi mungkin kita nak cakap lagi, kita nak tanyakan lagi dekat Mama kan, atau mungkin Hawa juga boleh ni kan. Mungkin ramai orang ingat seperti mana yang saya katakan tadi dekat Cikgu Zakaria yang mana jam pertama tadi kan. Mungkin apabila mereka rasa apabila mereka kurang kan, apa yang kurang kepada diri mereka ni, diorang rasa macam is the end of the road. Sedih, tak bersemangat. Maksudnya ini dah macam, dah tak ada harapan dah. Nak jadi doktor, dah tak boleh. Nak jadi peguam pun, dah tak boleh dah. Apa pandangan Mama sebenarnya mengenai situasi sebegitu rupa? Sekarang ni zaman dah moden kan. Macam-macam kita boleh buat. Macam kalau macam OKU yang macam ni, dia banyak jenis kan OKU kan. Ada kalau dia tak berjaya dalam bidang pelajaran, mungkin dia ada bidang lain yang diminat. Mungkin dia orang boleh berniaga. Sekarang kan ramai kita tengok ramai kan, macam orang yang OKU ni dia buka bisnes, berjaya. Maksudnya jadi tidak perlu merasa putus asa lah. Patah semangat ke apa kan. Macam Hawa, mungkin boleh kongsikan sedikit. Mungkin ada terutamanya calon-calon SPM kan yang diorang rasa, kalau belajar pandai-pandai pun apa gunanya kan. Sebab saya dah macam ni, tak naklah belajar, tak naklah ambil SPM. Tapi sebab diorang rasa, yelah, diorang macam tu kan. Apa pandangan Hawa sendiri? Ilmu tu tak ada batas. Tak ada batas. So walaupun pun keadaan kita seharusnya ambillah peluang tu nak belajar kan. Timba ilmu, walaupun kita kekurangan dari fizikal, mungkin kita ada kelebihan dari segi yang lain. So tunjukkan dekat orang
kekurangan tu jadikan saya sebagai satu kelebihan lah. Ya. Kekurangan jadikan kelebihan. Tadi Akmal nak tanya pada Nisa, siapa tetamu jemputan? Sajalah tu. Sajalah tu nak menterkejutkan saya. Tapi sebelum tu, kita tonton kapsul ini untuk mengenali siapakah insan yang akan bersama-sama dengan kita lepas ini. Jom tengok. Siapa Didik TV KPM. Dr. Rosita sangat baik hati dan lebih dekat pada pelajar OKU di bawahnya. Beliau bangkit dari keberitan hidup setelah demam panas menyerang kakinya. Dan beliau mendapat PhD dari Rensselaer Polytechnic, New York. Beliau membantu saya dalam masalah sensori seperti melintas jalan, mencari kelas, memilih makanan dan mengawal tingkah laku saya. Didik TV KPM. Itulah dia Akmal. Profesor Dr. Rosita Mahmud Amin yang juga merupakan pensyarah keperluan khas. Seperti kita lihat, beliau juga tidak mempunyai beliau merupakan pensyarah yang terpaksa duduk di kerusi roda kerana hilang upaya di bahagian kaki setelah menghadapi demam panas pada umur 1 tahun. Dan mungkin kita boleh bersama dengan profesor sekarang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia. Prof, apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Manis senyuman, cantiknya ada lesung pipit. Boleh pinjam tak lesung pipit tu? Ceria tengok. Setiap hari saya tekan tak, jadi juga lesung pipit saya ni. Boleh tekan lebih sikit. Tekan lebih sikit. Prof, untuk pengetahuan Prof lah kan, sekarang ini di studio, Prof bersama dengan Siti Hawa. Dan ibunya Puan Zaidah. Dan juga ibunya yang mana Hawa ini merupakan pelajar cemerlang yang sekarang ni menyambung pelajaran untuk PhD dalam bidang komputer. Computing and intelligence system. Itu dia. Awak mungkin tak boleh sebutkan, tapi balik lidah awak kan? Sistem ni alamak kan. Tapi kita tahu Prof juga merupakan seorang di ketua unit servis orang kurang upaya di UIA. Betul ke Prof? Ya, betul. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit dengan kami di Didik TV? Ya, kami di UIA, kami mempunyai unit perkhidmatan OKU lah ya. Di mana kami cuba menyediakan satu sistem sokongan yang agak komprehensif untuk pelajar-pelajar OKU kita dan juga kaki tangan OKU lah di universiti. Sebab kita dapati semasa saya belajar di luar negara, setiap universiti sebenarnya mempunyai unit perkhidmatan OKU ni dan semasa di sana memang amat mudahlah pelajar-pelajar OKU banyak yang dibantu oleh unit tersebut. Jadi kita tak perlu bimbang tentang bagaimana kita nak dapatkan rumah sewa ataupun nak uruskan diri. Jadi kita boleh fokus dengan pengajian kita. Jadi begitulah kita inginkan di Malaysia. So di UIA sendiri kami telah menubuhkan unit perkhidmatan OKU pada tahun 2012 lagi. 2012 ya. So sekarang pihak Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah melancarkan garis panduan pelaksanaan dasar inklusif OKU di IPTV dan tahun 2019 telah dilancarkan garis panduan tersebut dan kebanyakan universiti awam sekarang pun sudah mempunyai unit perkhidmatan OKU tersebut unit perkhidmatan yang daripada luar negara diaplikasikan di Malaysia dan kini berkembang ke universiti-universiti lain ya Puan? Ya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Tapi mungkin kita nak tahu juga apakah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh persatuan tersebut, Prof? Unit kita adalah unit pentadbiran di bawah universiti. So unit kami terletak di bawah pejabat timbalan rektor, perhimpunan pelajar dan Kementerian Engagement. Aktiviti-aktiviti kami juga meliputi aktiviti-aktiviti pelajar kami. Kami ada kelab pelajar OKU di mana kelab tersebut juga merangkumi pelajar-pelajar volunteers sukarelawan untuk membantu pelajar-pelajar tersebut. Jadi banyaklah kita buat aktiviti-aktiviti di dalam kampus, di luar kampus. Dia tu yang kami sendiri yang
kita sediakan aktiviti untuk pembangunan asasiah pelajar tersebut dan juga dari segi kesediaan untuk pekerjaan, insya-Allah. Baik, dan macam hari ini Nisa dan juga Prof, topiknya adalah inspirasi kejayaan murid berkeperluan khas kan. Mungkin Prof boleh memberikan kata-kata semangat kepada calon-calon SPM 2020 dan juga kepada Siti Hawa juga. Ya, yang mana beliau pun sedang mengambil PhD ni, Prof. Silakan Prof. Oh, pesanan tu lain je. Kalau untuk PhD lain, untuk SPM lain. Kalau untuk SPM tu, saya rasa kalau untuk mereka yang menduduki peperiksaan sekarang ni, saya rasa zaman ni adalah zaman yang amat mencabar. Kita tidak pernah melaluinya. Jadi tak apa, kita berlapang dada dan perlu tenang. Perlu kita buat persiapan sebaik mungkin. Tapi apa yang penting adalah kita jaga kesihatan untuk menduduki peperiksaan tersebut. Pastikan makanan betul, tidur yang cukup supaya kita dapat berfikir dengan tenang pada waktu peperiksaan. Dan jangan sekali-kali panik. Bagi yang beragama Islam, kita solat hajat, kita berdoalah banyak-banyak kan. Dan kita minta ibu bapa kita mendoakan kita, sebab doa ibu bapa itu amat mustajab sekali. Dan berbuat baik pada semua orang. InsyaAllah kalau kita mudahkan kehidupan orang lain juga akan mudahkan kehidupan kita, insyaAllah. Sedikit tips yang boleh dikongsikan dengan Siti Hawa selaku pelajar PhD yang akan insyaAllah satu hari nanti bergelar Dr. Falsafah juga. Yes. InsyaAllah. Tahniah saya ucapkannya pada Siti Hawa. PhD ni satu perjalanan yang amat lonely journey. Lonely journey. Lonely journey. Sebab kita seorang dia tahu bidang kita dan supervisor pun cuma boleh memberi panduan, tapi yang menjadi pakar tu nanti adalah kita sendiri yang membuat kajian tersebut. Jadi nasihat saya adalah cuba kita siapkan kita punya tesis tu secepat yang mungkin kalau boleh untuk kemampuan kita secepat yang mungkin. Sebab kalau dia drag on terlalu lama, kadang-kadang kita tend to burn out. Jadi nak elakkan burn out tu takut nanti terus hilang semuanya. Siapkan tesis dengan cepat, mungkin ada masa untuk perbaiki dan sebagainya. Terima kasih Profesor Dr. Ruzita. Terima kasih. Satu pesanan je sebab berkeperluan khas ni kadang-kadang memang memerlukan masa agak panjang sedikit, tapi tidak mengapa. Kalau kita perlu masa yang agak lebih panjang sedikit, tidak mengapa. Kita gunakanlah masa tersebut mengikut kemampuan kita. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih. Di atas bersama-sama dengan kita pada petang ini. Baik, Siti Hawa dan juga Mama. Terima kasih banyak. Tapi selepas ini kita akan bersama dengan, macam tadi tu saya ada cakap cikgu ni kelakar tadi tu. Yang mana Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria akan kembali sama-sama kita untuk jam seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Nak ada pergi mana-mana Kak Kemah? Tak ada. Okey. Semalam takkan lagi berulang, peluang pastikan datang, mengajar lagi erti hidup di dunia ini. Oh, hari ini masih bernafas lagi, dan selagi itu ku beri sepenuh hati ini. Kini aku berjanji, andai ada rasa kau rasa, susah senang lalui bersama, percayalah aku kan tetap ada. Ini bukan hanya mimpi, dan tak pernah ku berhenti. Ini semua karena kau selalu ada. Ini semua tak